Nunia Sinha. Welcome to my channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama-sama dengan Ustazah Anisah pada hari ini dalam sesi PDPR kita, iaitu dalam bidang Al-Quran, bacaan dan ayat kefahaman dalam topik memahami sunnatullah. Baiklah, hari ini kita akan bedah siasat. Kita akan mengkaji surah Ali Imran ayat 137 dan 139. Okey, anak-anak sekalian, kita terus kepada bacaan potongan ayat dengan betul dan kita cuba memahami maksud daripada potongan ayat yang akan Ustazah bacakan sebentar nanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunan. Maksudnya, sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu sunat-sunat, yakni peraturan dan ketetapan Allah. Fasiru fil ard. Maksudnya, maka mengembaralah kamu di muka bumi. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Kemudian, perhatikanlah bagaimana kesudahan golongan pendusta. Hadza bayanul linnas. Al-Quran ini ialah penerangan kepada seluruh umat manusia. Wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Dan petunjuk serta pengajaran bagi orang yang hendak bertakwa. Wala tahinu wala tahzanu. Dan janganlah kamu berasa lemah dan janganlah kamu berduka cita. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Padahal kamulah orang yang tertinggi, yakni tertinggi darjatnya jika kamu orang yang beriman. Demikian tadi Ustazah bacakan potongan ayat berserta maksudnya. Baiklah, sekarang kita nak tengok apa sebabnya ayat ini diturunkan. Sebab diturunkan ayat 139. Baiklah anak-anak, kisahnya begini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Anak-anak tahu tak perang Uhud tu yang mana? Perang Uhud ni berlaku pada tahun ke-3 Hijrah, iaitu bersamaan dengan 625 Masihi antara tentera Islam dengan kaum kafir Quraisy. Malangnya dalam peperangan ini umat Islam telah mengalami kekalahan. Jadi peperangan ini dinamakan Perang Uhud kerana berlakunya di Bukit Uhud. Jadi kita sambung kepada asbabun nuzul tadi. Ayat ini diturunkan ketika para sahabat mengalami kekalahan dalam Perang Uhud. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau biarkan mereka menewaskan kami. Ya Allah, tiada daya melainkan kekuatanmu. Ya Allah, tiada lagi yang akan menyembahmu kecuali kumpulan kami ini. Maka bantulah kami." Lalu turunlah ayat yang Ustazah bacakan sebentar tadi.
Baiklah anak-anak sekalian, rupanya ayat 137 hingga 139 surah Ali Imran ini ditujukan kepada para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu merasa agak kecewa dengan kekalahan di dalam perang Uhud. Namun Allah telah menurunkan ayat ini sebagai penguat semangat bagi mereka. Jadi hari ini tajuk kita berkisar kepada konsep sunnatullah. Okey, siapa tahu apa maksud sunnatullah? Sunnatullah tu apa? Yang dalam ayat tadi kita tengok sunnatullah. Okey, sebenarnya anak-anak, sunnatullah itu ialah sistem dalam peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluk yang tiada siapa yang boleh menghalang atau mengubah ketetapan tersebut. Jadi sunnatullah ni ketetapan yang Allah telah tetapkan yang kita tidak boleh ubah. Ya, jadi sunnatullah itu meliputi perkara berikut. Ada 3 perkara. Yang pertama, sunnatullah bersifat tetap dan kekal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 62, "Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila." Maksudnya, demikianlah menurut sunnatullah yang berlaku kepada orang yang telah lalu. Kamu tidak akan mendapati perubahan pada sunnatullah itu. Maksudnya sunnatullah itu berlaku kepada orang-orang terdahulu. Yang kedua, sunnatullah merangkumi semua makhluk, tak kira manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, binatang ataupun semualah benda hidup, ya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'd iaitu ayat 15, Allah berfirman, "Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal." Maksudnya, dan kepada Allah bersujud segala yang ada di langit dan di bumi dengan sukarela atau terpaksa, dan juga bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang. Maksudnya segala yang berlaku hatta kepada bayang tu pun mengikut sunnatullah, Allah dah tetapkan. Dan yang ketiga, sunnatullah berasaskan kepada konsep sebab, musabab dan akibat. Contohnya, kejadian awan dan hujan berlaku melalui proses penyejatan dan kondensasi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار." Surah An-Nur ayat 43. Maksudnya, tidakkah engkau melihat bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mengarahkan awan bergerak perlahan-lahan, kemudian dia mengumpulkan antara bahagian-bahagiannya, kemudian dia menjadikan tebal berlapis-lapis. Selepas itu engkau melihat hujan turun dari celah-celahnya, dan Allah pula menurunkan hujan batu dari langit daripada gumpalan awan besar, lalu dia menimpakan hujan batu itu kepada sesiapa yang dia kehendaki serta menjauhkan daripada sesiapa yang dia kehendaki. Sinaran kilat yang terpancar dari awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Itu maksud ayat yang Ustazah bacakan tadi. Maksudnya ada juga sunnatullah itu berlaku kerana proses-proses tertentu. Memanglah kita kata hujan tu Allah buat, tapi hujan tu turun kerana ada proses penyejatan. Wap air diserap ke udara, berkumpul menjadi awan, dan awan itu bila dah penuh, bila dah banyak, dia akan turun sebagai hujan. Okey anak-anak sekalian, kita terus kepada kepentingan mengkaji dan meneliti sejarah umat terdahulu, ya.
Kita tengok kenapa kita kena mengkaji sejarah umat terdahulu dan apa kaitannya dengan sunnatullah. Okey, kita tengok. Okey, salah satu contoh sunnatullah itu ialah berlaku kemarau. Kejadian kemarau ini pernah berlaku pada zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Walau bagaimanapun, sejarah menunjukkan walaupun ada kemarau tetapi ia boleh diringankan kesannya sekiranya kita berfikir atau kita mencari jalan penyelesaian di atas musibah yang Allah turunkan. Okey, pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, rakyat di negeri Mesir telah diarah untuk menyimpan bekalan makanan semasa musim menuai atas nasihat Nabi Yusuf. Jadi akibatnya mereka semua selamat dari menghadapi kemarau panjang selama 7 tahun. Ini menunjukkan bahawa kita kaji, dengan mengkaji kisah umat terdahulu, kita dapat mengenal pasti sebab kejayaan mereka. Dan ada satu lagi kisah umat terdahulu, iaitu berkaitan dengan kaum Talut dan tenteranya. Talut ni mempunyai kelebihan ilmu, pengetahuan dan tubuh yang kuat. Jadi kelebihan yang mereka ada ini telah menyelamatkan mereka daripada kezaliman tentera Jalut yang ramai. Okey, tentera Jalut ni ramai tetapi telah dapat dikalahkan oleh tentera Talut yang mempunyai ilmu pengetahuan dan tubuh yang kuat. Okey, itu semua adalah sunnatullah, peristiwa yang telah berlaku pada zaman dahulu. Tetapi dengan mengkaji kisah-kisah terdahulu itu, kita dapat tengok mengapa mereka berjaya. Mereka tidak putus asa dengan sunnatullah. Dan yang kedua, kita juga dapat mengetahui sebab kemusnahan umat terdahulu. Kenapa kita nak tahu kenapa mereka musnah? Sebab kita nak ambil pengajaran. Okey, kita tengok kaum Samud, iaitu umat Nabi Saleh. Okey, mereka umat Nabi Saleh ni musnah sebab mereka angkuh dan menuduh Nabi Saleh pendusta. Jadi akibatnya mereka dibinasakan dengan petir dan gempa bumi yang dahsyat. Okey, jadi pengajaran untuk kita jangan bersifat angkuh kerana kemungkinan azab Allah akan turun pada bila-bila masa sahaja. Jadi untuk mengelakkan daripada akibat buruk, kita kena sentiasa tawaduk dan merendah diri. Okey, Ustazah bawa satu lagi kisah, iaitu kisah kaum Nabi Lut. Iaitu umat Nabi Lut. Yang ni ramai pelajar tahu ni. Kisah kaum Nabi Lut ni sangat degil dan mereka mengamalkan homoseksual. Mereka ingkar dengan perintah Allah. Dan apa akibatnya? Akibatnya mereka dibinasakan dengan bumi diterbalikkan. Okey, dan yang ketiga, kenapa kita perlu mengkaji tentang kisah umat terdahulu? Supaya dapat dijadikan iktibar. Dalam kehidupan dengan berpegang teguh pada akidah yang benar dan berakhlak mulia. Okeylah anak-anak, sekarang kita nak lihat pula kepada kesan memahami sunnatullah. Kita faham sunnatullah itu ketetapan Allah. Apabila berlaku ketetapan, sama ada kita gembira ataupun kita sedih, kita kena berlapang dada. Sebab segala yang Allah lakukan itu telah ditetapkan sejak azali lagi. Jadi kesan kita memahami sunnatullah, yang pertama, kita meyakini setiap yang berlaku dalam kehidupan mengikut ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang maha bijaksana. Kita kena yakin, jangan terlalu stres, jangan selalu putus asa, apalah malang nasibku. Kita kena yakin itu semua kehendak Allah. Allah yang mencipta kita, Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Baiklah, yang kedua, kita dapat merancang strategi dengan teliti dalam setiap tindakan untuk mencapai kejayaan. Gagal sekali, jangan putus asa, terus berusaha. Kita kena rancang strategi yang terbaik sebagaimana tentera Talut tadi, yang mempunyai kecerdikan dari segi intelektual dan kekuatan fizikal. Yang ketiga, menerima ketetapan Allah dengan bersifat positif dalam setiap keadaan. Dan yang keempat,
mengkaji dan menyelidiki kejadian alam untuk pembangunan dan kejayaan umat Islam. Ada satu lagi, iaitu membentuk jati diri dan semangat jihad yang tinggi dalam berdepan dengan cabaran kehidupan. Anak-anak sekalian, fenomena kerosakan yang berlaku di muka bumi adalah sebagai satu bentuk pendidikan dan peringatan kepada manusia agar kembali kepada landasan dan matlamat hidup yang sebenar berteraskan syariat Islam. Itu adalah pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Baiklah anak-anak sekalian, daripada apa yang kita pelajari pada hari ini, dapat kita simpulkan beberapa kesimpulan. InsyaAllah sama-sama kita amalkan dan sama-sama kita hayati agar hidup kita lebih diredai Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran pertama, kita hendaklah meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengatur kehidupan manusia bersesuaian dengan peraturan dan ketetapannya. Kedua, kita hendaklah menjadi pengembara di muka bumi supaya dapat mengetahui dan menyelidiki sunnatullah Subhanahu wa taala. Dan pengajaran ketiga, kita hendaklah mengkaji dan menyelidiki sejarah umat terdahulu agar menjadi pedoman dalam kehidupan. Keempat, kita hendaklah meyakini bahawa Al-Quran ialah petunjuk ke arah kebenaran bagi orang yang beriman dan bertakwa. Pengajaran yang kelima, kita hendaklah menjauhi sikap lemah dan mudah berputus asa ketika menerima ujian dalam kehidupan. Dan yang terakhir sekali, iaitu yang keenam, kita hendaklah menjaga keimanan agar beroleh kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai di sini sahaja kelas kita pada hari ini. Jangan lupa terus membuat latihan yang akan diberikan oleh ustazah atau ustaz anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton video ini. Teruskan menyokong channel Anisah MS dengan meninggalkan komen positif, like dan subscribe. Syukran jazilan kathiran.